dibangkitkan oleh pihak PAS ke PN ke ataupun ahli-ahli sejarah mendakwa bahawa Pulau Pinang ini adalah merupakan milik Kedah ataupun Kedah memajak Pulau Pinang. Jadi benda itu sering mereka merujuk kepada satu perjanjian yang dikatakan bertarikh tahun 1786. Baik, perjanjian ni mereka mengatakan adalah dibuat antara syarikat India Timur yang kita biasa belajar dulu masa sejarah dulu, di mana dijanjikan dari segi keselamatan Kedah dan sebagainya, dan dari situ Kedah dikatakan bayar ataupun dibayar 10,000 ketika itulah. Okay, baik. Jadi dikatakan sebagai balasannya ialah Kedah ini akan dijagalah kalau diserang dan sebagainya. Dan ada juga ahli sejarah yang mengatakan bahawa disebabkan dan sebenarnya itu adalah perjanjian berat sebelah, dan sebenarnya Kedah ketika itu sebenarnya telah diperolok-olokkan, dipermain-mainkan, dan sebenarnya Kedah tidak pun dijaga, dan akhirnya apa jadi? Kedah diserang oleh Siam. Lepas itu apa lagi? Masa Kedah kena serang Siam pun British bukan buat apa pun, dan pernah Kedah ini juga dijajah juga oleh pihak Siam dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok dari segi perjanjian itu, perlembagaan negara kita sebenarnya hanya mengiktiraf satu jenis perjanjian sahaja, iaitu kalau kita rujuk kepada perkara 167/7 di dalam perlembagaan persekutuan kita, yang menyatakan bahawa dalam bahasa orang putihnya saya bacakan, Federation shall make the like annual payments as fail to be made before Merdeka Day under Article 2 of the treaty made on the 6th day of May 1869 between Her Majesty of the one part and the King of Siam of the other part relative to the state of Kedah. Jadi perlembagaan kita ni dia tak sebut pasal perjanjian 1786 tu, tapi dia ada menyebut tentang ada satu treaty. Ini treaty ni saya tak pasti sama ada pembangkang dia baca ke tidak. Treaty ni dia boleh, kalau nak rujuk memang ada banyak kita dari segi terjemahan dalam bahasa Inggeris, dan boleh dibaca di mana ia telah ditandatangani oleh Thomas George Knox mewakili British, dan juga oleh Chow Pia Sri Suri Wongse, ini dari Siam, mewakili kerajaan Siam. Okey, dan apa yang tulis dalam treaty ni? Ini ada treaty yang disebut dalam perlembagaan kita. Okey, treaty ni masalahnya dia tak ada dalam perlembagaan, jadi kita kena cari treaty ni sebut apa. Treaty ni yang pertama, dia menyebut bahawa katakanlah kita nak kata perjanjian 1786 itu wujud, katakanlah treaty ini sendiri telah menyebutkan bahawa treaty ini kita panggil perjanjian lah, adalah satu perjanjian yang menggantikan keseluruhan undang-undang belum daripada itu, termasuklah dia tulis kat sini perjanjian bertarikh tahun 1786. Dan dalam perjanjian ini, treaty ini adalah bertarikh 6 Mei 1869, 100 tahun lepas pada 1786 itulah. Dia mengatakan bahawa the governor of the British colony of the Strait Settlement, maksudnya governor untuk British untuk Strait Settlement, okey, negeri-negeri selat ni, shall pay annually to His Highness the Yang di-Pertuan of Kedah $10,000. Dia kata hendaklah membayar pada Yang di-Pertuan Kedah sebanyak $10,000 selagi mana, dia kata, Her Majesty shall continue in possession of Pulau Pinang and the country on the opposite coast. Maksudnya selagi mana Her Majesty ataupun British ini masih lagi meneruskan pendudukan terhadap Pulau Pinang. Dalam ni dia tak sebut pun kata 10,000 itu sebenarnya adalah duit royalty ke, pajakan ke. Cuma hanya perlembagaan kita dia mengiktiraf dari segi annual payment, dia sebut macam itulah. Dia hanya sebut kata persekutuan hendaklah membuat pembayaran tahunan seperti mana treaty ini. Itu saja. Dia tak kata pembayaran itu merupakan adalah satu pajakan ke, royalty ke. Sebab saya dah terdengar dan terlihat video oleh Menteri Besar Kedah yang mengatakan bahawa 10,000 tu ada duit royalty. Saya pun heran, royalty ni royalty kok mana? Royalty ni macam kita pinjam ke, ataupun contoh macam kita mempergunakan hak cipta sesuatu barang itu, jadi kita bayar royalty kat orang tu, itu mungkinlah kita bayar royalty. Jadi adakah dia nak katakan bahawa sekarang ni kita bayar royalty pula, maksudnya Pulau Pinang ni bayar royalty pula kepada Kedah? Benda itu tak masuk akal, tak ada langsung berkata royalty dalam mana-mana perjanjian yang wujud ikut kepada sejarah. Baik,
Katakanlah kita tak mau pakai sejarah tahun bila ni 1869 sekalipun. Lepas daripada tu ada beberapa kali pindaan-pindaan yang dibuat mengikut undang-undang negara kita, sama ada sebelum merdeka maupun ketika merdeka dan lepas merdeka. Sebelum merdeka kita ada perjanjian 1948, Akta 1948 yang membentuk Tanah Melayu. Siapa yang menduduki Tanah Melayu, di mana dalam itu termasuk juga adalah Pulau Pinang. Katalah okeylah tak mau pakai juga 1948, kita tengok juga tahun 57 apabila Perlembagaan Persekutuan ini ditubuhkan dan digezetkan pada tahun 1957 itu yang mengiktiraf Pulau Pinang. Dan juga Pulau Pinang ini ataupun negeri dan mengiktiraf negeri-negeri di bawah Malaysia ini mengikut perlembagaan, dia letak dalam perkara nombor 1 perlembagaan kita. Buka-buka hatu dulu dah cerita. Bukan nak cerita dia kata Malaysia ni keluasan berapa ke benda. Dia nak cerita nombor 1 tu nama dan negeri. Itu dulu. Jadi Pulau Pinang telah disebutkan dalam negara sini. Katalah tak mau pakai juga, kita buang lah kata perlembagaan ni. Lepas perlembagaan ada juga Perjanjian Malaysia 63. Perjanjian Malaysia itu jugalah menyebut sekali lagi bahawa tentang siapakah ataupun apakah negeri-negeri yang terletak di dalam negara kita. Nak buang juga Akta 63, kita pakailah nama Akta contohlah. Orang PAS ni dia sinonim dengan Akta 355. Itu dia pun tahu. Tapi ada satu akta, nama dia Akta 325. Itu dia pun lupa. Akta 355 api pada Merawak 355 itu ya. Tapi dia pun lupa sebelum 355 ada Akta 325. Akta 325 ni ialah satu akta persepadanan antara Kedah dan juga Pulau Pinang. Jadi persepadanan ni juga telah pun dibuat dalam Akta 325 ini, telah digezetkan, dipersetujui, bukan setakat dibuat di Parlimen, malah telah digezetkan, dipersetujui oleh raja-raja. Jadi kalau kita nak kata contohnya lah, bila Sanusi sebut kata Kedah Pulau Pinang ni sepadannya dekat balik pulau contohlah, dia ambil daripada mana? Ambil daripada mana sejarah itu? Sejarah tak apalah sejarah, tapi kalau dia sendiri mempertikaikan sempadan yang telah dipersetujui menurut Akta 325 tersebut, ini bermaksud dia sendiri telah mempertikaikan satunya kedaulatan undang-undang. Okey, baik. Kedaulatan undang-undang dalam perkara 4 perlembagaan, dia kata apa-apa saja akta yang telah ditubuhkan di bawah perlembagaan ini tak boleh dicabar. Apa disebut kat sini, the validity of any law made by parliament shall not be questioned, tidak boleh dipersoalkan. Jadi dia duk main kata tak ada, duk main-main macam tu. Memanglah dia tidak sebut kata akta itu tidak wujud ke apa, dia memang jadi dia segi perkataan tu dia memang kononnya nak tunjuknya kata dia berseluruh lah. Tapi nak berseluruh ada tempat dia. Dia tak boleh kata kita berseluruh dalam keadaan kita mempermainkan kedaulatan sesebuah negeri ataupun negara. Jadi sebab itulah kalau kita nak kata ini adalah hanya isu nak seluruh, pada saya ini seluruh yang tidak kena pada tempatnya. Kita nak buat perumpamaan yang macam ni. Undang-undang ini dia digezetkan di dalam Parlimen. Parlimen ini yang rasmi dia pun yang di-Pertuan Agong, dan nak boleh gezet pun kena esen daripada yang di-Pertuan Agong. Maksudnya kalau dia mempertikaikan perkara yang telah pun diperkenankan oleh yang di-Pertuan Agong, tidakkah ini bermaksud bahawa orang yang mempertikaikan tentang kedaulatan Pulau Pinang juga sebenarnya mempertikaikan kedaulatan dan juga keabsahan Parlimen dan juga terhadap apa yang telah diperkenankan oleh yang di-Pertuan Agong. Jadi sebab itulah dalam Akta Hasutan dia ada sebut tentang peperangan ataupun memerangi yang di-Pertuan Agong. Antara yang pernah kenal siapa? Maunah, kita biasa dengar kan. Maunah tu sebab dia bersenjata. Memang maksudnya kalau kita nak main tentang isu negara-negara dan juga isu kedaulatan ni, benda tu sampai boleh membawa kepada senjata. Dan juga apa yang dituturkan oleh orang-orang sebegini seperti buat oleh pihak pembangkang ni, dia telah disambut oleh penyokong-penyokong. Adakah kita sedar bahawa di kalangan penyokong itu juga adalah di kalangan mereka yang taksub ataupun walak membabi buta? Bagi saya bukan walakun, dia mereka ni adalah wabita, walak babi buta. Dia tidak melihat kepada fakta, tapi apa yang dituturkan oleh pemimpin mereka kita kena sokong. Jadi orang begini wujud orang ini, kalau disebut kata jom kita angkat senjata, dia pun akan angkat senjata sebab dia terlalu walak dan membabi buta. Jadi inilah yang kerisauan kita, bahawa benda ini bukan isu main-main. Sebab kita mengharapkan supaya isu ini segera untuk ditangani oleh pihak polis, dan saya menyambut baik apabila Perdana Menteri dan Parlimen menyebut perkara ini sudah pun dalam kertas siasatan telah pun ada dalam rekod program negara. Jadi saya harapkan benda ini telah diambil tindakan lah. Bagi saya sebenarnya wujudnya satu naratif yang berniat tidak baik.